Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi tuan-tuan dan puan. Kalau puji bagi Allah SWT. Dan maaf ya, saya tadi tak ada mood dah nak jawab. Sebab wallahi cuaca hujan lebat tadi. Saya terfikir nak zoom kan nak datang, betul lah. Jadi Pak Haji tadi was-was, diwaski sepi seluruh dinas. Kali saya keluar toilet, hujan kena. La ilaha illallah. Terpaksa keluar. Jadi tak dan terima kasih tunggu. Pertama yang berada di online Facebook masih kampung silap. Terima kasih kerana menyertai kami di sini. Dan hari ini kita akan teruskan perkongsian kitab Fathul Bari, iaitu pada bab yang ke-83. Kan betul? Okey, iaitu hadis atau tajuk mengangkat kedua tangan pada takbir pertama bersamaan dengan pembukaan Al-Iftitah. Silakan. Bab 83 mengangkat kedua tangan. Muka surat 409 kalau ada buku. Tuan-tuan yang online ataupun tuan-tuan di sini boleh download juga kitab ini Fathul Bari online. Ada apa jadi? Macam mana download? Kalau Google cari PDF Fathul Bari, saya tuliskan. Alah jadi, phone mahal kan? Pakai apa iPhone? Samsung. Tahu sih. Okey, Fathul Bari. Facebook. Oh, jemaah Facebook kan? Jemaah Facebook biasa kalau boleh log on Facebook dia pada cari tu. Fathul Bari PDF. Besar. Oh besar. Saya kata besar. Oh tu ni. Okay. Black kan? Clear. Okay, no problem. Okay. Fathul Bari. Okay, cari PDF. Dari dah kotak lambat kasih teropong. Fathul Bari. Tulisan saya dah tu susah tak? Fathul Bari. Kitab Syarah Sahih Bukhari. Ini jilid nombor 2. 3 4. PDF kitab Fathul Bari jilid 4. Jilid 4. Sebabkan Raudah saya ajar jilid 3. Okey. Sambung baca tu, sorry. Bab 83 mengangkat kedua tangan pada takbir pertama bersamaan dengan pembukaan, yakni iftitah. An Salim bin Abdullah an Abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hafwa mankibayhi idza iftataha as-salata wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu birruku'i rafa'ahuma kadzalika aidan wa qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd wa kana la yaf'alu dzalika fi sujudi. Dari Salim bin Abdullah dari bapaknya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya apabila takbir membuka, iaitu memulai solat, dan apabila takbir untuk rukuk. Apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, baginda juga mengangkat kedua tangannya seperti itu sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd, dan baginda tidak melakukan yang demikian saat sujud. Teruskan. Keterangan hadis. Bab mengangkat kedua tangan pada takbir pertama bersamaan dengan pembukaan, yakni iftitah. Ini adalah makna lahiriah lafaz hadis yarfa'u yadayhi idza iftataha as-salata. Baginda mengangkat kedua tangannya ketika membuka solat. Ketika juga dalam riwayat Syu'aib pada bab mengangkat kedua tangannya saat takbir. Ini merupakan dalil bahawa hal tersebut dilakukan bersamaan. Sementara itu, telah bermuncul riwayat yang menerangkan untuk mendahulukan ucapan takbir daripada mengangkat tangan dan sebagainya. Kedua riwayat ini dikutip oleh Imam Muslim. Hadis yang disebutkan dalam bab ini dinukil pula oleh Imam Muslim melalui riwayat Ibnu Jurayj
dan selainnya dari Ibnu Syihab dengan lafaz rafa'a yadayhi thumma kabbara, baginda mengangkat kedua tangannya dalam takbir. Dalam hadis Malik bin Al-Huwairits yang juga dinukil oleh beliau disebutkan kabbara thumma rafa'a yadayhi, baginda takbir kemudian mengangkat kedua tangannya. Maknanya maaf kata itu. Maknanya tuan-tuan buat isu di sini adalah sebagai perbincangan, bukan isu masalah ya. Isu perbincangan di sini ialah berkenaan dengan mana yang afdal. Dia tak ada dosa, tak ada wajib, ataupun tak ada mana satu tak boleh duduk. Saya contohkan ya, tak boleh untuk kita duduk cuci tangan dulu. Sebab dalam rukun itu ada hati. So mesti muka, kepala, muka, tangan, kepala, kaki. So kalau yang ni dia adalah kesantunan sunnah, mana nak duduk. Sebab kadang-kadang ada orang dia akan takbir tangan dulu, soal kemudian. Ini biasa untuk orang Arab. Dia angkat Allahu Akbar. Dia angkat, dia turun, kemudian Allahu Akbar. Kadang-kadang orang lain pula angkat tak turun, Allah kan, tak turun. Dia pula yang suara dulu baru datang dia punya perbuatan. Allah, jangan contoh Allah, dia lambat. So di sini diskusi dia adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sedang highlight isu ni. Okey, sambung kata dia. Masalah menyambungkan ucapan takbir dengan mengangkat tangan dan menggabungkan ucapan takbir daripada mengangkat tangan atau sebaliknya merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Adapun pandangan paling kuat menurut ulama mazhab kami, yakni mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar bermazhab Syafi'i, adalah dilakukan bersamaan. Saya tidak menemukan ulama dalam mazhab Syafi'i yang berpendapat mendahulukan mengangkat tangan daripada ucapan takbir. Pendapat yang pertama didukung oleh hadis Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafaz rafa'a yadayha ma'at takbir. Rafa'a yadayha ma'at takbir. Yadayhi. Kalau ha alif. Itu ha je kan? Rafa'a yadayhi ma'at takbir. Ayo. Baginda mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Konsekuensi dari kebersamaan adalah keduanya selesai secara bersamaan. Pandangan ini dianggap benar oleh Imam An-Nawawi dari kitab Syarh Al-Muhadzab dan beliau menukil dari pernyataan tekstual Imam Syafi'i. Begitu pula ia merupakan pendapat paling benar dalam mazhab Maliki. Namun dalam kitab paling benar di sini maknanya ada beberapa bentuk dia sebut paling benar. Paling benar boleh jadi tidak dinukilkan salah. Bermaksud mesti kita kod kan, kita kata okey. Kan semalam Perdana Menteri Malaysia keluar bagi ucapan atau dia bagi taklimat. So kod pada Perdana Menteri cakap. Ada orang kod salah. Ya. Itu jadi kod. Dia jadi macam kod itu, kod ini kan. So tak ada satu perkara yang yakin. Saya dengar gitulah. Tapi tak tahu pula. Jadi buat apa beritahu? Kan? So kat sini pendapat yang benar adalah pasal dulu Imam kalau kalang buku pun, buku tu nak sampai kepada semua orang baca. Of course publisher tak ada, atau kita sebut bukan tak ada, tak mampu macam hari ini. Online kita boleh buat statement, kita boleh buat apa-apa. Satu. Nombor dua, Ar-Rajih. Dia panggil Ar-Rajih. Apa makna Ar-Rajih kat ini? Ar-Rajih besar pula. Kebiasaan you are close but you are not betul? Syarih kuat. Maknanya itu nak tafsir itu susah. Nak kata yang paling benar macam orang lain tak benar. Nak kata paling kuat macam orang lain dia tak goyang-goyang. Jadi kat situ diterjemahkan apakah yang paling sahih, benar. So still orang, tak semua orang boleh tengok siapa cakap Ar-Rajih ni. Yes kan? Agak masalah apa perbezaan? Apakah perbezaan antara Ar-Rajih dan Al-Jah? Okey, bisa. Okey. Ar-Rajih itu Al-Arjah. Ar-Rajih
Kalau macam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, satu imam yang besar, seorang imam dalam banyak bidang, seorang yang kira knowledgeable ataupun yang memang tahap profesor. Kalau imam kata ar-rajih, dia bukan baca seorang dua cakap. Al-imam belajar dan tahu banyak benda. Jadi kalau al-imam punya standard cakap ar-rajih, tepatlah. Mana yang benar dalam mazhab kami ialah sebab beliau adalah antara scholars dalam ilmu atau dalam bidang mazhab Syafi'i. So beliau bukan hanya tukil. Beza tuan-tuan ya. Saya ingat termasuk saya, kita ada level kita. Tak ada level. Sima level, no level. Okay. Apa je? Tapi kadang-kadang ada orang yang bukan ilmuwan dan bukan bidang dia, tapi dia sebut wajih tak wajih ni, kita tak pakai lah. Kira loose. Apa yang dia sebut tu loose. Al-arjah. So ada pendapat yang benar, ada lagi benar. Maknanya kalau keluar al-arjah, dia ada satu isu yang diperbahaskan hangat dan dia punya perbezaan sikit je. Dia punya, kita hari ni tuan-tuan berbual, baik tuan-tuan di Facebook pun kita boleh take note ya. Kadang-kadang kita berbincang sampai bergaduh tau. Dan bergaduh ni benda tak penting. Kalau kita berbincang hangat, padat, bergaduh, tapi benda penting yang maksud saya sampai tak menjejas akidah, maksudnya sampai jaga akidah reasonable. Kita gaduh-gaduh benda-benda kecil kan. Terawih 8, terawih 20. Tak ada kena-mena. Dulu semua terawih. Baik dia hilang, cari orang yang tak terawih. Maksud saya pun tak salah orang tak terawih tu. Dia meniaga, tak dosa. So, baik kita seorang sama Malaysia. Itu lebih betul saya rasa. So, dalam ulama discuss, okay, kadang-kadang kita baca dalam buku hadis ni terlalu detail. Kenapa sampai angkat tangan dulu ke, suara dulu ke, penting. Sebab mereka ilmuwan. Sebab tu cerita vaksin macam-macam cerita kan. Bila orang awam cakap, tak boleh pakai. Takut muka sengit lah kan. Ada yang kata apa? Free, tayar, tidak. Ni orang awam bercakap. Bila kita tengok doktor cakap, dia kata apa? Vaksin memang tak boleh menyembuhkan, tapi vaksin membantu. So kita akan dengar pakar cakap. Of course ada pakar lain, bidang lain, perubatan yang lain yang akan cakap. So lebih apa? Ada konkret lah, orang kata sesuatu yang ada weight. So ar-rajih ini tak boleh sembarangan yang nak cakap oh ni rajih tak rajih. Jadi kita semua hari ni tukil dari ulama macam dalam buku. So saya kalau waktu belajar di kuliah, kalau syekh-syekh saya sebut, kan kadang-kadang kita discuss. Kat universiti tuan-tuan dan puan, kita tak boleh spoon-feed. Maksud saya kita belajar, syekh tak spoon-feed. Nanti dia kasih 12 pandangan. 12 pandangan ni tak ada dalam buku pun. Kadang-kadang dia add on. Macam bab ni lah, bab doa, takbiratul ihram, suara dulu atau perbuatan. So nanti syekh add, kita nak bertulis. Nanti dah banyak-banyak 12 kita lagi syekh. Yang mana satu pendapat syekh. Nanti dia akan kasih pendapat dia kata gini. Okey, bagi aku ar-rajih disebut. Mana seorang syekh bila dia buat analisa, dan dia mampu bagi 12 pandangan yang tak ada dalam buku. Dalam buku cuma 4, dia kasih lagi tambah lagi 10. Bermakna dia hebat lah. Source tu tak ada kat buku tu, dia cari daripada bahan-bahan yang lain. Dan kerana keilmuannya dia sampai. Macam kita lah Syakri. Tak. Bukan you seorang, dengar ayat sekali. Kita kan berpada dengan apa yang ada. Zaman kita ni, zaman Google semua jumpa. Share Google lagi popular daripada Quran. So maksudnya zaman sebelum ni adalah zaman yang ulama hafal. Ulama kena baca buku tu. Biasa tuan-tuan antara seorang yang tak belajar dengan seorang yang belajar, dan belajar tak mesti sertifikat saya kata ni, tapi sertifikat tu antara yang mengenal pasti orang tu belajar. Macam doktor cakap, ada doktor terbilang juga. Tapi ni saya cakap ni yang jujur dengan amanah. So bermakna hasil dia baca buku, dia adalah hasil yang dia cakap.
So bermakna kita nak kena faham ar-rajih ni macam doktor punya endorsement. Al-arjah adalah perbincangan yang lebih detail lagi, yang hangat dan dekat. Maka ada sedikit berbeza pada pandangan. Allah Alam. Sama kata itu. Yes. Sama kata saya? On next page, please. Okay. Penulis kitab Al-Hidayah, iaitu daripada ulama mazhab Hanafi, berkata, yang paling benar adalah mengangkat kedua tangan terlebih dahulu kemudian mengucapkan takbir. Sebab mengangkat tangan merupakan bentuk penafian keangkuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ucapan takbir adalah menetapkan sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. So tadi mazhab Syafi'i, ar-rajih dalam mazhab Syafi'i dan rajih dalam mazhab Maliki mengatakan bahawa yang lebih utama pada ar-rajih ialah both together, serentaklah concurrent. Allah, InsyaAllah macam kita buatlah. Jadi tak ada beza sangat tuan ya. Tapi dalam mazhab Hanafi tadi, menurut fikiran Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, adalah lebih utama mengangkat tangan dulu kemudian melafazkan. Dia bagi sebab dekat situ. Apa sebabnya? Sebabnya kerana mengangkat tangan menafikan keangkuhan dan mengutamakan keagungan Allah SWT. So maknanya tuan-tuan, macam polis. Kalau polis nak tangkap orang atau polis nak siasat, dia suruh apa? Angkat tangan. Maknanya kalau dia syak apa-apa lah. Kalau baik-baik kita duduk bawah blok, dia tak begitu jadi. Bawah blok tak ada lah. Angkat tangan pun tak ada. Dia suruh, dia kawal lah. Tapi kalau dalam pengabdian seorang hamba, ini dalam masa Syafi'i, dalam masa Hanafi, bila mengangkat tangan tu, maknanya kita menafikan keangkuhan kita. Sepertinya surrender dulu. Ini bukan teori saya tuan-tuan, dalam bahasa Hanafi, maknanya kita surrender dulu dan kita mensabitkan, iaitu kita menegaskan keagungan Allah. So maknanya angkat dulu Allah. So di datang tu kira kesopanan yang ada dalam mazhab Hanafi. Kemudian kat situ, sedangkan ucapan takbir adalah menetapkan sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Penafian seyogianya lebih dahulu daripada penetapan sebagaimana yang ada dalam dua kalimat syahadah. Pendapat ini berdasarkan bahawa hikmah mengangkat tangan adalah bentuk penafian keangkuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tak ada dalil, tapi ini adalah teori dalam mazhab Hanafi. Tak salah pun tuan-tuan. Okey? Maknanya dia bukan satu tafsiran yang terkeluar. Kalau tafsiran terkeluar, sebab saya tengok ada orang tafsir, ni maaflah saya sebut yang tuan mubarak. Tuan mubarak kat Facebook, kalau yang tak biasa biasa-biasakan lah ya. Dia macam ni. Ada orang, saya sebut ulama tasawuf. Okay? Saya ingat ulama tasawuf akan senantiasa sopan dan jaga bila mereka bercakap. Yang tak ulama ni satu, yang semak. Maksud saya, mereka akan bercakap sesuatu yang dah tak ada asas. Kedua, dia tak masuk akal. Saya bagi contoh. Kalau mazhab Hanafi sebut macam ni, maksudnya mereka kata mengangkat tangan adalah pengabdian seorang hamba dan kemudian mengatakan Allah Akbar adalah mengisah atau mengagungkan Allah. Reasonable? Bukan reasonable, sangat baik. Okay. Bila orang-orang yang bukan, saya bukan cakap bukan ulama jangan cakap, tapi ukur baju badan sendiri. Kalau saya Ustaz Jazair ada, saya pun seram-seram juga. Ustaz Jazair guru saya. So kita kena ukur baju badan sendiri sebab baju tu ketat, kan longgar pula, kan kena tutup. So mereka bila sebut penafsiran kepada sesuatu perbuatan dalam solat, mereka sebut rukuk tu angin. Apa kena bila rukuk angin? Kita macam apa, Captain Planet lah. Kartun tu kan, yang fire, apa lupa saya, water. So kita tak ada angin, lepas tu kalau ada macam pengabdian, air mengalir lah kalau sujud. Senang je, tuan-tuan. Ada perkara yang kita boleh jelaskan lebih mudah lagi. Tak payah, lepas tu suka tanya orang, kau semayang kenapa? Apa hal kau tanya kita semayang kenapa? Kerana Allah lah.
Kalau aku cakap kenapa pun, ada apa kau susah, ada kau sakit, apa kau kisah, gitu lah, apa cerita ni? Okey lah sebab dia tanya. Sebab saya pun pernah bertanya tuan-tuan. Dia tanya saya, kau belajar saya kira atuk-atuknya je, atuk-atuk lah. Saya atuk-atuk saya kata lincah lah, dia tanya kan. Atuk-atuk kita lawan sangat kan, saya jantung, susah. Dia kata gini, kau belajar macam mana? Saya kata macam biasa lah, masuk kelas, dia bilang, itu biasa. Saya fikir, saya tanya, jadi ada apa-apa cadangan? Nak baca-baca biasa, luar biasa? Dia bilang, belajar baca buku ni, dia bilang, jangan hanya baca buku je. Okey lah, saya kata macam mana nak buat kajian? Tak. Ada benda yang kau tak baca, kau boleh faham. Saya boleh tak faham macam mana tu? Kita tak baca buku, kita boleh faham. Okey, jika saya fahamkan, kita jumpa kat luar, ada experiences, pengalaman. Tak luka apa je tadi. Dia suruh kita kena tahu makrifat hakikat. Okey, saya pun faham bahasa tarikat ini dalam. Tapi Tuhan ngakal kita. Maksud saya, sampai saya sebut, kita telah ulama-ulama Singapura tu tak boleh, tu kulit. Tu tak boleh, tu kulit. Bila nak sampai isi? Orang, maksud saya nak kata tu, kalau kita sebut nama, bukan nama kita. Kalau nama kita tak penting. Kita sebut tokoh ulama kita. Kalau dia kata tu kulit, nak jawab apa ke dia? Yang ni tak ada konkret lah. Contoh perempuan, kita sembahyang, tak payah nak hadirkan apa-apa. Nabi tak ajar kita sembahyang, hadirkan tu, hadirkan ni, nak ingat tu, kasih baca Qul huwallahu ahad, baca Fatihah, syahrul kali jalani. Syahrul kali jalani bukan Tuhan. Tak ada kenal kita. Nampak pasal Nabi sebut pengabdian seorang hamba kepada Allah. Barulah related. Ini sebab saya sama Allah. So kita tak latih telco mana-mana, syarikat mana-mana to connect us with Allah. Kita tak need handphone pun, tak ada apa-apa visual object pun. Sebab kita tahu kita kena connect dengan Allah. Sebab Allah yang dah masukkan GPS kepada kita. So kita kena faham daripada Allah. Itu yang maksud mazhab Hanafi. Kita tak perlu nak damping siapa-siapa, tuan-tuan dan puan. Maaflah saya sebut ni sebab banyak juga orang yang belajar agama shortcut. Suka guna macam ni. Nanti dia tanya, abang belajar fikir, siapa aja? Dia pula jadi ARS punya board, ARB, Asal Education Board. Lepas tu dia kata, Ustaz, biasa pula. Saya tuan-tuan dan puan, kalau orang tanya saya, Ustaz, belajar dengan Ustaz ni okey. Selagi mana dia tak ajar sesat, saya kata, belajarlah. Kita lah yang kena menilai, tuan-tuan dan puan. Maksudnya menilai itu untuk diri sendiri. Dan bila kita jawab sesuatu tentang solat, dia tak boleh tersasar. Sebab solat is eksklusif. Allah syariatkan. Kenapa saya kata eksklusif? Solat Nabi naik Mi'raj, jumpa Allah, diberi syariat tu straight. Dia bukan melalui Jibril. So bermakna tak boleh atau tak mampu kita nak menafsirkan sesuatu di luar kotak syariat. Takkan boleh. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau mana-manalah kita sembahyang, sekali-sekali kena muhasabah. Ada golongan tasawuf ni ada bagus dia. Dia nak suruh kita cek lah Pak Tadi. Pak kita kalau sembahyang, saya tak tahu orang lain lah, saya cakap saya lah. Pak Tadi kadang-kadang kita sembahyang nak cepat. Kadang-kadang kita sembahyang itu kosong. Kita ada doa. Maksudnya doa dalam sembahyang. Contoh doa habis sembahyang tak sunnah. Doa habis sembahyang ramai-ramai tak sunnah. Doa atau zikir sendiri ada. Saya punya isu sendiri adalah dalam sembahyang, kalau tak ada doa, hamba tu dia tak rasa dia hamba. Sembahyang cocok, kata orang tak cocok lah sebenarnya biasa. Tapi tak ada pengharapan. Kita macam tak ada masalah kan? Macam negara jiran, tak ada masalah kan? So macam masalah lah. Ada masalah dia tak dapat raya bersama. Masalah, itu masalah, tak masalah. Masalah besar dia adalah bukan pasal orang sembahyang tak sembahyang. Kita ni sembahyang dalam melalui beberapa fasa. Kita bukan baru sembahyang semalam. Sekarang anak-anak muda sembahyang, tak ada doa dalam sembahyang, dia tak ada sesuatu yang dia ada satu musim tu dia tak ada apa-apa feeling buat sembahyang.
Saya kata kita kena muhasabah balik. Itu yang tasawuf punya wakrak-wakrak kat bawah ni, yang bukan orang yang dia saja kat bawah level tu, dia nak mengajar, dia cakap itulah air, itulah rukuk, angin. Tapi kita boleh simplify benda tu lebih senang. Tuan-tuan kena includekan Allah. Bukan hanya bila kita sembahyang ni, bukan bila kita susah je. Sekali-sekali Syahri, sekarang saya dah tak buat taxi kan, dah tak buat taxi, dah tak buat grab, semua dah tak kan. Dah buat apa sekarang? Buat Grab delivery. Okey, Grab delivery lagi untung tak Syahri? Alhamdulillah. Lebih senang sikit, lepas tu mudah lagi. Okey, ada tak rasa bahawa nikmat tu takut Tuhan jadikan gatal ke apa? Hari ni tuan-tuan kat online tu mesti siapkan kamera. Jadi mudah tuan-tuan. Saya balik 50 kan? Dah. Allah dia rasuah saya sebelah macam. So maknanya caranya ada 50, tengok dia jauh juga, tengok jauh. Nampak muda, kalau dekat-dekat tu tua tu. Okay. So biasanya kita takut budak-budak tertipu. Saya nak kata di sini tu berapa. So maknanya saya nak kata di sini adalah, kalau kita diberi kenikmatan terus, risau tak macam ni? Dia something alert kadang-kadang. Kita kena alert benda tu, alarming. Kenapa kita macam tak buat banyak-banyak, tapi macam masuk banyak? Macam apa ni, kapal masuk, untung sana boom, sini boom. Kita revise balik. So kadang-kadangnya sembahyang tu, sebab tu inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Dia orang sembahyang buat dosa mesti. Kita semua sembahyang. Kejap ni, semalam tengok perempuan tak? Ada. Dia ngaku, bukan tengok sekali, banyak kali kan? Betul lah, kita tengok dan tengok lah. Sebab antara orang kita delivery. Kita cover balik tuan. So maknanya, saya nak kata di sini, dalam kita lalai, dalam kita leka, tapi kenikmatan itu terus sesuatu yang membimbangkan. So solat ni, bila orang sembahyang solat, orang solat dia tetap buat keburukan, tapi dia ada satu, tu saya tak nafikan, ideal, ulama bincang, ideal kalau orang sembahyang ni dia jaga semua benda. Tapi tak samalah zaman kita dengan zaman Imam Bukhari. Zaman Imam Saud tak payah jauh-jauh tuan-tuan. Saudi Arabia dulu tak ada wayang, dulu tak ada model, semua model punya show, tak ada Manhunt show. Sekarang dah ada. Tuan-tuan ingat Arab tu tak terangkat jumpa dia. Jumpa dia masih ternaik juga. So maksud saya kat sini, maknanya kita dunia sibuk pakai niqab, dia sibuk buka niqab. Kan funny, kan Tuhan bagi satu peringatan. So bermakna suasana tu tak boleh memaksa kan cikgu. So kita takkan nak dalam hutan. Orang Islam, Nabi kata yang bercampur dengan orang lain adalah yang lebih baik. Dia tak boleh isolate dirinya. Dia tak boleh kena campur. RC, apa lagi, GRC, semua apa CCC, sebutlah tuan-tuan. Involvement is important. Mana ada tempat-tempat dia jadi fardu kifayah. Tapi kita boleh Allah boleh bendung kita dengan beri peringatan. Bila kita ingat Allah, radar kita atau kita boleh GPS, first kali kalau on pagi, Allah, saya ingat dia satu, dia macam apa dia panggil? Gravity, yang Allah akan pandu kita seharian. Kita akan buat silap. Tapi dia silap tu tak adalah banyak sangat. Allah tak bagi sampai kita bunuh diri. Mana ada cara lagi. Dia ada proses taubat, dia ada minta maaf, dia ada macam-macam tuan. Kerana orang sembahyang, dia jaga Allah. Maksud, dia disiplin masa dia untuk Allah. Suatu Allah akan protect. Syahri betul? Ada bukan rasuah? Belum lagi kan? Tak ada. Jangan hantar barang lauk ke apa, ada orang ajak masuk rumah. Soalan. Nasib kalau kamu kita. Kalau ada beritahu nanti malah tahu sekarang nak cari apa, saya pun tak tahu lah. Tapi saya ingat itu pun langkah prosedur kan Syahri. I think langkah prosedur tak boleh lah. Kita kerja, dia ada SOP, ada kita punya do's and don'ts. So dalam keadaan macam ni tuan-tuan perempuan, saya yakin
Saya yakin dalam kita menerjemahkan sesuatu perbuatan tentang sembahyang atau nak mengambil hati orang untuk mereka lebih memahami tentang sembahyang, kita kena cakap dalam lingkungan syariat. Macam mana mazhab Hanafi. Jadi tuan-tuan perempuan yang berada di online Facebook, mana-mana tuan-tuan baca artikel, kali agak-agak mengarut sikit, agak-agak dia tak berapa. Sekarang artikel banyak, tapi artikel tak, dia bukan jurnal universiti. Jadi dia siapa-siapa boleh tulis, cilok sana, cilok sini, tuan-tuan keluar satu artikel. Kadang-kadang terlalu rapuh, tuan-tuan kena abaikan. If it's too complicated, penerangan dia complicated banget, itu udah kita lupakan aja. Tak payah memaksakan sampai keliru kepada, atau agama itu sendiri kita keliru, ya. Okay, clear? Sama tak saya? Sebahagian ulama mengatakan bahawa hikmah dilakukannya kedua hal tersebut, yakni mengangkat tangan dan takbir secara bersamaan, adalah supaya dapat dilihat oleh orang yang tuli dan didengar oleh orang yang buta. Si ulama bagi tu ada hikmah dia. So kalau orang tuli, pekak kan, dia nampak kita tengah sembahyang. Kalau yang buta, dia tak nampak, dia dengar. Betul saya. Tapi ada orang mata tak pekak, mata tak buta, telinga tak pekak. Isteri sembahyang, suami buat je sampai ketua. Ada yang isteri buat je. Cikgu Aisyah, saya waktu kaunseling, ada suami yang beritahu saya, Ustaz, isteri saya ni Ustaz, degil wanita sembilan tadi. Kalau suami dia cakap wanita sembilan tadi ke isteri, dia nak cakap sembilan syaitan dan rajim. Sama, okay? Saya tanya kenapa Cik, dia kata, saya suruh sembahyang. Dia tunggu cikgu. Kalau 28, 35, 45 saya cek. 59. Mak kita pun dah repot dah. Tak, kalau yang jaga tu tak apa juga kalau dia nak action tu. Cik Era Fasilah apa, jaga kan sekali. Saya tengok mak kita pun pakai sena pun sini. Kata mak kita degil Ustaz. Saya suruh sembahyang pun tak nak. Isteri tu jawab pula, saya sembahyang belum maksud. Jawab pula nak degil. Jawab pula. Dah bodoh jawab pula. Ya Allah. Suami dia kata, apa Tuhan awak belum puasa di depan saya? Saya biarkan suami tu cakap, betul, terima kasih Tuhan awak belum puasa je. Tapi bulan lain awak tak makan juga. Dia kata, kita tahulah iman saya untuk sangat bertikai kan. Untuk sangat bertikai, tuan-tuan perempuan, itu kan suami. Bermakna, ada tak orang yang buta pekak macam ni? Ada. Saya tak surprise kalau suami tak sembahyang, isteri sembahyang. That is normal and beyond isteri dia control. Sebab isteri bukan mendidik suami, tak payah didik, dia tak sembahyang, lantak dia. Kalau tuan-tuan suami cuba didik isteri enggan, saya bukan kata dia jahat, tapi dia pekak, dia buta lah. Alhamdulillah. Sama kat saya. Ada pun apa? Hilang? Apa itu mati ya? Okay. Terima kasih Pak Tuan. Adapun hikmah lain dari mengangkat tangan di antaranya, yang pertama, sebagai isyarat untuk mencampakkan dan meninggalkan dunia dan menghadapkan diri hanya untuk beribadah. Kedua, menyerah dan tunduk agar terdapat keselarasan antara perbuatan dengan ucapan Allahu Akbar, yakni Allah Maha Besar. Ketiga, mengagungkan perkara yang akan dilakukan. Keempat, menunjukkan kesempurnaan berdiri. Kelima, mengangkat takbir antara hamba dan sesembahannya. Yang keenam, agar dapat menghadap kiblat dengan seluruh badannya. Al-Qurtubi berkata, ini merupakan hikmah yang paling sesuai, tapi pendapat ini telah dikritik. Al-Rubai berkata, aku bertanya kepada Imam Syafi'i, apakah makna mengangkat kedua tangan? Beliau berkata, mengagungkan Allah dan mengikuti sunnah Nabi-Nya. Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dari Ibnu Umar bahawa ia berkata, mengangkat kedua tangan termasuk hiasan solat. Sementara dari Uqbah bin Amir, dia berkata, setiap kali mengangkat terdapat 10 kebaikan, dan bagi setiap satu jari tangan adalah satu kebaikan. Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Syarah Muslim, seluruh umat telah sepakat tentang disukainya mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Kemudian beliau berkata, mereka telah sepakat bahawa tidak ada satu pun yang wajib di antara mengangkat tangan dalam solat.
Hanya saja telah dinukil bahawa mengangkat tangan hukumnya wajib saat takbiratul ihram, yakni pada takbir yang pertama menurut pendapat Daud. Ini pula yang menjadi pendapat Ahmad bin Sayyar, salah seorang ulama dari mazhab kami. Perkataan An-Nawawi ditanggapi sebagai pernyataan yang kontradiksi, namun sesungguhnya tidak seperti yang diduga oleh pengkritik. Barangkali yang dimaksud oleh An-Nawawi adalah kesepakatan para ulama sebelum mereka yang disebutkan tadi, atau beliau tidak menemukan riwayat akurat yang menyatakan kedua ulama itu berpandangan demikian, atau pernyataan disukai tidak menafikan hukum wajib. Jawapan yang pertama menolak kritik yang mengatakan bahawa Imam Malik berkata pada satu riwayat, sesungguhnya mengangkat tangan tidak disukai. Kritikan ini dinukil oleh penulis kitab At-Tabsirah. Demikian pula diriwayatkan oleh bacin dari sejumlah ulama generasi terdahulu dalam mazhab mereka. Pendapat yang paling selamat mengenai Kita bila sikit pendapat yang selamat. Pendapat yang paling selamat mengenai masalah ini Jelas soal itu. adalah perkataan Ibnu Al-Munzir. Tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama bahawa Rasulullah SAW biasa mengangkat tangannya apabila memulai solat. Demikian pula dengan perkataan Ibnu Abdul Bar. Para ulama telah sepakat tentang bolehnya mengangkat kedua tangan ketika memulai solat. Ulama yang juga mewajibkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram adalah Al-Auza'i, Al-Humaydi, yakni guru Imam Bukhari, dan Ibnu Khuzaimah dari mazhab Syafi'i, sebagaimana dinukil oleh Al-Hakim saat menyebutkan biografi Muhammad bin Ali Al-Alawi. Wajibnya mengangkat tangan juga telah dinukil oleh Al-Qadhi Husain dari Imam Ahmad. Sebenarnya, mesti kat situ. Tuan-tuan dan puan, saya suka beberapa line yang akhir. Kata Imam Ibn Hajar, ulama yang mewajibkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram adalah Al-Auza'i, Al-Humaydi, guru Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari berpendapat tak wajib angkat tangan. Tak wajib di sini bermakna mesti. Kalau tak buat, tak sah semayang. Tapi di sini tuan-tuan dan puan ditukil oleh Al-Imam Ibn Hajar bahawa gurunya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Humaydi, berpendapat lain dan Al-Imam Al-Bukhari berlainan pendapat. That is normal. Kerja tu bikin pulut. Saya belajar bikin pulut kat situ contoh. Saya nak pulut kalau dia lampu. Contoh kat situ bikin pulut kan kalau sedih kalau gold kan kat situ. Ialah dalam budaya Melayu pulut represent gold lah, emas. Saya tak nak. Saya mungkin keturunan yang tak suka emas. Saya suka emas cotek biasa-biasa dia. Ke emas putih white gold. Saya nak main dengan kau pasal kita buat ini bukan pulut. Ini pulut emas saudara kau. Tak, kita berkata kita suka lah. Saya nak pulutkan apa? Orang Afrika makan tepung ugali warna purple. Kita kalau purple ni yam lah cikgu kan. Yam. Selain daripada yam, tak ada orang makan nasi dengan purple. Nasi kerabu bukan apa ni? Biru. Purple lain sekali. Purple yang itu tu yang lavender kali tu lagi nak makan purple ni nak fikiran juga dengan makan hitam ni aku nak makan apa ni. Saya pernah tuan-tuan, ayam kita Melayu biasa ayam masak merah, cik madi kalau kuning ayam pun kalau hijau ayam masak hijau, lagi hijau berladu warna merah, warna-warna kan. Ini ayam tak tahu apa warna tu. Saya tu macam lebam purple gitu. Bila kita macam makan lauk Somalia, waktu itu kat Jerman, saya tengok itu biasa, itu biasa Habsyah. Saya cari makanan halal, sekali halal itu biasa punya. Kita dah lapar sama perempuan, kata kawan saya tak apalah kita hijrah macam sahabat Nabi, pergi Habsyah, makan je lah. Saya pernah duduk pagi tadi, bulan ni besar. Saya cuma nak makan ni takut salah cara. Kita tengok macam mana orang itu biasa makanan. Orang sebelah tu dia cucuk roti sikit kan. Dia kena cecah lauk dia semua. 12 lauk ada. 12 lauk. Dia ambil sikit. Macam dia orang makan set Korean Dia makan salad, lepas tu taruh kan. Itu kan salad tu dia kena masuk pulut-pulut kan. Ni Afrika ni pulut lagi lain.
Dia tak ambil pergi. Saya pun tengok dua tiga orang sama ni. Takut kita kan pula kau menasi lain pula kan. So saya rasa saya di sini adalah tuan-tuan dan puan, keseragaman pada isu yang berubah atau pendapat yang munasabah yang memang valid untuk berbeza. It's okay. Kita bukan uniform pada benda. Okay, Allah satu, tak ada beza. Ini tak boleh ada perbezaan pendapat. Perbincangan lanjutan itu okey, tapi adalah tidak salah. Saya baru didatangi minggu lepas, kalau saya tanya pasal mazhab. Again saya jawab, mazhab adalah satu school of thought kan? Untuk kita yang tak berilmu ni rujuk padanya. Jadi saya bilang, dengan mana-mana boleh rujuk Ustaz? Saya kata boleh, tapi kena belajar. Syarat dia belajar. Sama macam orang tanya saya soalan tajwid Pak Cik Tarif familiar dengan Mat Jaiz. Mat Jaiz, bukan Ahmad Jaiz tau. Mat Jaiz, Ahmad Jaiz esok putih. Mat Jaiz, Mat wajib, Mat Jaiz. Yang ada bisa meroteng tu kan. Kalau Mat Jaiz, Ahmad Jaiz esok putih. Sedia macam apa? Teringat pula Amarok. Kan Mat Jaiz. Dah, jadi tanah dah pun. Okey. Ja'a. Jadi ja'a. Ada bisa kan Pak Ustaz? Ada huruf mat, lepas tu ada hamzah, lepas huruf mat. Dalam satu kalimat dipakai mat wajib. Wajib ni berapa harakat? 4 atau 5. Ada satu lagi namanya mat jaiz. Dia punya hamzah dengan huruf mat separated. Macam ma amana contoh ya. So ma satu word, amana satu word. So one word. Itu namanya mat jaiz. So dia kata ini kat saya, Ustaz, mat wajib ni kalau imam-imam Haramain Makkah Madinah dia baca 4 atau 5. Mat jaiz ni mereka akan baca 2. Contohlah tarawih kan, dia akan baca ni, dia baca 2 ni. So kata yang tanya saya ni, student saya, dia kata Ustaz, mak saya sempur plus lagi jantung plus. Jadi maknanya package yang ahli nafas sesak. Dia kata mak saya nafas sesak. Jadi kalau masa mak baca, saya nak bagi diskaun kat sini boleh? Saya tanya, mak selalu baca sampai tak? Dia kata mak ni sesak-sesak tu pun Pak Cik Tarif kata Quran banyak kali. Itu sesak-sesak itu. Maknanya kalau dia pakai oksigen, okeylah. Itu tak kisah tuan-tuan Itu dah memang hukum dia dimaafkan. So cuma dia kata mak ni nafas tak panjang. Dia kata boleh tak saya bagi diskaun ni? Saya bagi 2 rakaat. Saya tanya awak tahu kan hukum bagi 2 rakaat kat sini berapa? Dia kata kena baca qiraat lain. So nak baca qiraat lain ni kita belajar Hafs al-Asir. Nak baca lagi qiraat yang lain, riwayat yang lain, kena belajar tajwid. Qiraat tu, saya tengok qiraat ni pun tak selesai. Nak baca qiraat tu, alah demam lah. Tak hujan pun demam. So saya tanya dia, kalau jaya tu, dia bilang belum. Saya bilang tak boleh bagi diskaun suka-suka. Bukan barang kita. Takkan Pak Haji Rahim yang nak jual, saya yang diskaun. Pak Haji Rahim jual apung, saya bagi tawaran harga apung Pak Haji Rahim. Saya pula kata beli 10, dapat 10. Benar-benar yang tak. Saya bukan orang dia. Tetapi perempuan, maksudnya including madhab. Kita nak guna madhab tu, you need to know, at least to get information before ikut. Zaman ikut habis. Sebab itulah masa dia orang cakap macam mana Jumaat sedangkan belum masuk waktu. Itu adalah tanggapan orang yang tak. Kata Azwan Ali, kau sekolah. Maknanya anda tak baca dulu sebelum anda tanya soalan macam tu. Atau kalau kita dalam kelas, orang tanya betul, sedang belajar, tapi kita bagi statement bagaikan presiden mana bagi presiden statement apa punya muiz ahli majlis fatwa selama badak ke? So maksud saya di sini adalah ada sebab kita sebut kat tadi tu beza Auza'i Al-Humaidi
Dan Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, keilmuan Bukhari beza sama keilmuan gurunya. Pasti dua-dua imam hebat. Mustahil Al-Imam Al-Humaydi melahirkan seorang imam tokoh yang besar seperti Al-Bukhari karena dia tak bagus. Maksudnya dia pasti ada keikhlasannya, ada kelebihan dia sehingga menghasilkan seperti Bukhari. Apa pahala yang Imam Al-Bukhari dapat, Al-Imam Al-Humaydi dapat tak? Pasti, sebab dia gurunya. Tuan-tuan puan, kat sini saya nak kata berbeza pandangan, okey. Adab mesti ada. Mesti ada. Tak kisahlah. So adab dia adalah, tuan-tuan puan, kerana kita belakang imam tak baca kunut, steady. Dah, balik rumah, makan prata, lupakan kunut tu. Dah habis itu. Beli prata, banjir dulu. Lepas tu makan, sonok-sonok, fikir-fikir, makan lemak tu sikit. Siap, buat lagi, lupa. Dah, senang. Kita sibuk pergi sama komunis. Jangan kacau kawan-kawan komunis buat banyak komplain. Kita kena faham, bila ada sesuatu yang berbeza sikit, kita kaji dulu, baru komplain. Kalau dia semayang, dia berdas. Allah. Khabar. Kita. Contoh. Yang itu dia macam imam ni. Mungkin dia, mata apa, mana dia askara jemaah kita nak cek juga. Kalau dia sekadar benda biasa, kerana kita tak agree dengan dia, kerana school of thoughts kita tak sama. Itu je. Ustaz kita serban panjang 6 hasta. Kalau tak balut sampai ke bumi. Ustaz dia tak pakai sokong. Orang kata liberal. Okey lagi. Kalau memang disepakati dalam atau dalam syariat, kelompohnya dalam syariat. Tuan-tuan, COVID-19 ni ajar kita macam-macam. Kita duduk ni seragam. Saya tengok orang tawaf pun seragam. Tengok kita duduk ni, saya boleh jalan sini, saya boleh jalan sini, saya boleh jalan sini. Maknanya ada ruang-ruang di mana orang tahu duduk dan orang tahu ni tak boleh duduk. Tapi tuan-tuan, sebelum COVID, saya tengok Makkah tu sembahyang, suami isteri pimpin sebelah-sebelah. Ibu dengan papa ya, jangan kemana-mana. Nanti dia apa? Bahaya. Orang Arab di sini nggak bisa kita percaya. Mama boleh begitu ya Pak? Iya Bu. Dia pun sembahyang. Allah masa sebelah kan? Nampak macam lebih nah. Ada orang hashtag, dia kata hashtag untuk gambar. Nanti betul kan polis masa sebelah. Apanya sembahyang semaan sebelah mak itu suami orang lain. Siapa yang suami itu tak apa, saya sibuk juga sama saya. Tak apa-apa, dijaga 2 orang. Ini susah. Saya tak kata sini bahawa confusing itu berlaku. COVID-19 ada kita, bapak sama ibu sehidup semati kan, mati hidup sama kan, beda semuanya. Satu lain. Tahu pun ada distensi. Jadi very seragam, tapi keseragaman yang sampai kita kena paksa tau. Baru kita semua boleh neutral macam halah, sorry ya Bu, gak bisa didorong, gak bisa dan bimbing. Ibu jalan sendiri ya, yang penting papa nampak ibu. Bisa lihat kan Mas Syarif? Iya benar, kan kita jaga-jaga ya Pak, kalau Batam buka. Awas ya, awas, oke. So maksud saya kata apa di sini adalah it's okay untuk berada dalam satu masyarakat. Saya rasa kalau saya sebut ini kita keterlaluan ya. Saya nak kata gini, cukuplah kita perempuan di Facebook, cukuplah kita ada labeling of orang tak ada mazhab, orang bijak pandai tak ikut mazhab. Saya rasa itu bukan satu term yang cantik untuk kita nak motivate kita punya masyarakat supaya memahami lebih. Lagi ulama cakap, lagi kita. Saya tengok ustaz-ustaz pun buat juga. Ada orang tu tak ada mazhab, janganlah sini. Dia bukan tak ada mazhab. Dalam dia menilai pembacaan dia, biarlah tuan-tuan. Ada ustaz-ustaz pula dia letakkan syarat. Dia bilang apa? Awak mestilah jadi macam Imam Syafi'i. Awak ada macam Imam Syafi'i. Janganlah hina orang. Maksud saya, kita takkan sama dengan Imam Syafi'i. Tapi takkanlah kita semua nak jadi bodoh macam pula. Setiap umat yang hidup pada satu zaman, dia bertanggungjawab pada zaman dia. COVID-19 kita tak berjawab.
Sebab kita tak nak pas COVID pada generasi yang akan datang. So it is our duty. Allah Ta'ala bagi kita untuk betulkan keadaan. Lepas tu kawan-kawan negara jiran tolong duduk rumah. Kalau PKPP, PKP, jangan hantar desa, jangan hantar negeri, jangan. Dari China ke, dari Pusang ke, Malayalam ke, Christmas ke apa, tak ada. So maksud saya itu tanggungjawab kita adalah tanggungjawab kita hari ini hidup di dunia untuk kena faham beberapa pandangan. Tuan-tuan, saya tak buka pada orang yang nak main-mainkan agama. Mesti serius. Orang serius tu, dia mesti orang yang suka nak belajar, suka agama, dia prihatin agama, maka dia ada beberapa options. Okay? Macam mana Al-Imam Al-Humaydi tak paksa Imam Bukhari. Itu guru. Kita kan satu masa dulu ada guru yang kata apa, Pak Cik, kau jangan banyak tanya. Kau banyak tanya, kau kawan setan. Ataupun ni perbuatan syaitan, tanya-tanya kamu. Guru sekarang kalau cakap macam tu, jangan belajar dia. Sebab bertanya itu dia kunci pada memahami. Kita ada macam isu tuan. Kita ada isu dulu clone Dolly, saya ingat ikan Dolly itu. Dah meninggal dengan Dolly itu. So Dolly. Sekarang bukan isu clone je. Sekarang ada macam-macam isu lain. Kita ada apa dia panggil? Bukan sains, bukan hanya sains saja tuan-tuan. Sekarang kita ada isu alam. Kita ada macam-macam isu yang agama mesti komplimen benda ni. Maksud saya, agama mesti dah sebut. Kita tak ada jawapan, susah. Apakah semua benda tak boleh? Okey, apa hukum seorang yang syari pernah hantar bir liquor alkohol, tak dicus tak nak? No. Tak tahu dia, you punya app ni apa? Islam.com kan? Deliveroo? Kalau Deliveroo, you boleh tahu apa item you ambil. Okay, kalau lain, you ambil apa? You Deliveroo ke, Foodpanda ke, GrabFood? GrabFood. So GrabFood tahu tak? Boleh tahu. So you tak ambil lah kalau alkohol. Ada pilihan. So, tak boleh ke? Macam tak ada you macam lain mazhab. Okay, what is your opinion? Oh, you choose to cancel, then you hilang satu job lah. Oh, you sacrifice one lah. So, nak masuk another job, susah tak? Macam dia penalisasi kita tak? Tak boleh cakap betul-betul. Jangan tak korang cakap lah. Kau berikan semua lagi tak? Okay, kalau macam yang you join ni, okay, sebab kawan saya, dia, betul tak? Saya katakan, saya terjemah lah beruang makanan. Ya, beruang makanan, salah. Apa tak? Baju pink, beruang makanan lah. Okay. Okay. Macam Makcik Amidah, kita kau cakap lah. Okay. Dia beruang makanan ni, kalau dia reject satu job masuk, dia kan nak masuk satu lagi tu, dia kena ada masa sikit dia saja. Kita ambil Grab, lepas tu kita cancel tak ada sebab. Kita nak dapat Grab lagi satu, nak book tu dia kena ada tunggu time sikit. Alex tu ada dia punya pilihlah sikit lah, dia kira macam sikit lah kasih. So kalau Syari, you dapat sekali masuk, you tolak. Syari sacrifice one job lah, maknanya one commission. Sekali masuk 3, masuk satu tadi alkohol, masuk 2 ada liquor, masuk 3 ada gin dan tonic. 3 semua alkohol. Syari reject. Hari tu tak ada sikit. So kalau dah 3 kali accept lah. Bawa gin tu bawa ambil accept. Yang alkohol tu tak accept kan. So tu Syari dia pandangan. Kak ini cakap apa tadi? Penghantar. Kita penghantar, sender. Korea. Betul? Ya. You bukan food tester. Jangan mana rasa Kak ini respect your stand. Yes, I also respect. Cuma you senang. Isteri you dah kerja, you pun kerja, you tak ada anak-anak, fikir 15 anak. Ada ustaz, anak 9 campur 2. Mana dikahwin satu tak? Campur 2. So maknanya tadi soalan
Satu tim bola sepak karena dia full penda, dia reject, dia reject. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kata apa dia tuan-tuan? Kat situ beza situasi beza, keadaan pandangannya berbeza. Kalau gitu orang Islam mati dulu dah. Tak payah hantar Gaza, suruh Israel bom, tak payah. Kita akan mati kat negara sendiri. Semua tak boleh. Macam saya pernah kena tegur dulu kecil-kecil. Kata makcik tu kalau bohong batal duduk. Kita pula. Kita memang kat bawah kena bersikap. Saya kena pelanggar orang tau. Saya kalau sekarang tak ada kopi tadi. Saya memang born to be a listener. Jadi saya pula ada tangan. Lalu saya kayu di dong yang tengah buat sup panas. Akan jadi buat apa lah ni apa, tofu apa. Saya bilang kaki dia, buat apa itu. Saya pun tengok. Dulu saya pun ada rekod nakal juga. Saya pun lari kan. Itu lah. So, habis isi lagi kopi. Dan saya satu mangkok mie dia dah tukar. Tapi sana lah. Tapi tu belum balik umur berapa tadi? Masih umur saya berapa? 7 tahun. Kayu bersikap sebenarnya nak beli. Saya selalu di pasar dulu. Untuk saya game sok awal. So, itulah kayu-kayu itu tak tengok orang. So, maksud saya dalam kita beramal, tuan-tuan dan puan, dia ada, kita nak memaksa tak boleh. So, kalau macam kisah saya langgar, katalah sup tu kena saya. Okay. Ada orang kata, bukan Edo cakap, wah, ada orang kata itu mungkin sup babi. Dan saya nak kena bagi tanah. Kan dia tak payah lah. Entah sup ikan, fishball noodle. Dia kata tadi basic Cina mesti bawa babi. Yang saya ingat tu, yang Cina tu bawa, tak cakap apa-apa, yang kita tak makan babi ni sepuk babi. Kan? Yang siapa yang makan babi ni? Yang makan babi tak ada kisah. Bagai yang terlanggar saya, yang tersilap saya, yang sibukkan lagi orang lain. Macam tak ada cakap dua kecil. Dia tak takut dengan budak-budak kecil. Itu dia kata bohong batal wuduk. Terus saya mengepik waktu ni. Bohong batal wuduk. Kalau bohong batal wuduk, suami dia semayang apa tak sah. Kalau suami dia selalu bohong kan dia yang beberapa kali bohong. Akak tadi bohong suami dia. Kat mana? Lagi bersih dah bang. Padahal dia tak respon. Tuan-tuan perempuan, so maksud saya, kita tak boleh memaksakan agama sampai fakta tak ada. Sampai, saya bagi tadi adalah perbandingan supaya perbandingan tu maaf tuan-tuan perempuan kalau dia nampak macam memperbodohkan, tapi saya kata senang faham. Macam itulah agama ni benda besar. Kalau kita cakap pada kadar rendah, kita merendahkan agama Allah, kita merendahkan sunnah Rasulullah. So therefore, tuan-tuan, asatizah ke siapa-siapa, saya rasa kita kena boleh komen, tapi kena inilah fruitful satu. Kena tengok platform. Kalau kita cakap orang awam, kita jangan sampai kepada hina. Tuan-tuan boleh kritik, tapi tetap boleh hina. Golongan ini, golongan yang action tahu itu very sindir. And the sis media. So this is not nice. Saya rasa kita umat Islam tak payah masuk tarikat ke tasawuf pun. Hatta tuan-tuan elemen biasa pun ada sunnah Rasulullah. Nabi ajar kita kena motivate orang lebih, atau kita kena berakhlak. Waktu kita cakap itu penting. Betul sekali. Kan Zaitun sudah selesai belum? Sikit lagi, masih sikit. Sampai dah suruh kucing ke apa? Ibnu Abdul Bar berkata, semua ulama yang telah dinukil dari dia pandangan yang mewajibkan mengangkat tangan menyatakan bahawa solat tidak batal bila hal itu ditinggalkan, kecuali dalam salah satu riwayat dari Al-Auza'i dan Al-Humaydi. Saya dari Ibnu Hajar katakan telah dinukil oleh sebagian ulama mazhab Hanafi dari Abu Hanifah bahawa tidak mengangkat tangan adalah berdosa. Adapun perkataan An-Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, seluruh umat telah sepakat tentang disukainya mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Hal ini telah dinukil oleh Ibnu Mundhir. Al-Abdari meriwayatkan dari ulama mazhab Az-Zaidiyah bahawa tidak ada mengangkat tangan saat solat.
Zaidiyah itu siapa kak? Syiah punya satu kelompok. Dia ada banyak kan? Zaidiyah. Namun perbezaan pendapat dari mereka tidak dijadikan bahan pertimbangan. Lalu Al-Qaffal menukil dari Ahmad bin Sayyid bahawa beliau mewajibkan mengangkat tangan di mana apabila seorang meninggalkannya maka salatnya tidak sah. Pendapat beliau tertolak oleh ijma' para ulama sebelum. Maknanya tak betul lah kalau angkat tangan. Lu tak buat dosa atau salat tak sah sama sekali. Itu jadi rukun. Okey, sambung. Nukilan adanya ijma' dalam masalah ini perlu dikritisi. Kerana pendapat yang mewajibkan mengangkat tangan telah dinukil dari sebahagian ulama sebelum beliau. Bahkan Al-Qaffal menyebutkan dalam fatwa-fatwanya bahawa pendapat demikian telah dinukil dari Ahmad bin Sayyid. Begitu pula dinukil oleh Al-Qurtubi di bahagian awal tafsirnya dari sebahagian ulama mazhab Maliki. Adapun konsekuensi perkataan Ibnu Huzaimah menyatakan bahawa mengangkat kedua tangan pada takbir pertama adalah rukun solat. Lalu Ibnu Hazm mendasari pendapat ini dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Bantahan atas perkataan Ibnu Hazm akan disebutkan pada bab berikutnya. Sedangkan perbincangan mengenai akhir mengangkat tangan akan dijelaskan setelah satu bab. Terima kasih Kak Zaitun. Alhamdulillah tuan-tuan, saya rasa kita boleh memahami bahawa doa takbiratul ihram kewajibannya adalah sebutan, namun afdal dalam pandangan mazhab terutama Syafi'i dan Maliki adalah serentak. Jadi tuan-tuan kalau subuh tuan-tuan terangkat tangan dulu, tak payah batalkan. Jangan tuan-tuan tengah sembahyang subuh kan kerana dia jemput macam malas kan. Hari itu tak busuk gigi sembahyang, jadi itu begini. Allah Akbar. Yang ni tak pernah sah. Jangan pula kita kritik suami kita tu yang buat suami mati dari rumah. Abang sembahyang macam mana tak ya? Biasa, benda biasa. Atau kita tengok anak kita sembahyang tak bunyi. Makcik kita tengok dekat. Ada makcik sembahyang tak bunyi ni. Kasih ni. Ada makcik sembahyang tak bunyi ni. Tak perlu dia nak sorak satu rumah Allah buat sembahyang. Yang penting dia dengar. Sudahlah. Makcik kalau nak tahu dia bunyi tak bunyi, tanya. Tadi dia bunyi dengan sendiri. Jangan tuduh dia sembahyang tak bunyi. Macam mana sembahyang nak sah? Dah kita buat tadi malaikat mau. Belum kita tahu apa sembahyang. So maksud saya jangan ambil alih tugas yang bukan kita punya. So di sini adalah afdal tu pendapat yang berbeza. Cuma pegangan yang kita ada, kalau concurrent tu baguslah. Dia serentak. Dan jangan maksakan mazhab Hanafi yang mengatakan bahawa afdal angkat tangan dulu sebab itu isyarat yang menampakkan pengabdian dan mengagungkan Allah dengan nafas. Dan pendapat-pendapat lain itu adalah sampingan yang untuk tuan-tuan perempuan maklumi dan tahu. Ada orang nak tanya sila? Let's baca lagi. Yes, please. Okay, thank you banyak. Pak Haji tanya, angkat tangan untuk lelaki dan perempuan maksudnya apa yang sama. Maknanya Nabi tak bezakan sembahyang sebab Nabi lelaki. Dan Nabi tak tunjuk isyarat Aisyah ke, Khadijah ke. So sembahyang lelaki atau wanita sama. Ada tiga posisi dia Pak Haji Rahim. Satu, apa dia panggil? Cuping telinga dengan ibu jari kita selari. Tapi tak payah ukur tu, cuma agak-agak. Okay. Satu, dua, hazul mankibain. Dia panggil itu ke bahu, shoulder. Kalau ada pun satu lagi atau yang lain yang daripada itu, yang bawah daripada shoulder, ada pendapat. Dan yang lain-lain tu pakcik saya tak fikir perlu kita ambil panjang. So mana dua yang penting, ikut cuping telinga atau hazul mankibain. Kalau ada pun sedikit di bawah daripada shoulder, tak ada. Allah macam tu. Akbar. Sebab tu tuan-tuan perempuan, ada orang sembahyang dia gini. Kefahaman orang tak sama. Sebab tu sembahyang gini. Allah dia buka tangan dia ni. Bila dia buka tangan dia ni, itu tersepak Pak Haji sebelah tu. Itu yang Pak Haji sebelah spiritual. Pak Haji sebelah sembahyang macam ni lah. Sebab Pak Haji sembahyang memang biasa macam tu. Yang budak ni pula dia belajar sunnah. Hazbal mankibain tidak bermaksud buka macam tu kan. Dia adalah paras bahu yang termampu. Tak payah jadi atlet pada badan. Lagi pula bila sembahyang jamaah,
Dia ada jiran sebelah belah, kita pergi buka sayap tu siapa? Tu yang Pak Ali sebab tu terketuk. So maksud saya, hazar nanti baik Allah cukuplah gini. Tak payah nak pergi bagai penat lagi jadi. Penat lah. Saya kalau kita chest bagus pun penat. Ada ni semua Allah buka lagi. So kalau makcik pula nak buka macam tu, nampak cara dia sampai. So maksud dia, kita semua ni kita kisah mesti semua nak publik. Awak ada apa semayang macam tu pula? Benda baik dah ada. Dia apa? Sunnah Nabi. Baru pelik kita. Okey, macam ni. Thank you. Lagi soalan tuan? Tak ada ya? Kalau tak Ustaz Zubair dah beli sebenarnya nampaknya untuk jaga pintu. Untuk Pak Ustaz. Ustaz, Datuk saya Ustaz cepat. Betul Ustaz. Ya. Saya. Betul. Pak Ustaz tadi sebut tadi qasam. Saya tahu dua apa Ustaz? Betul. Dia qasam tu niat. Tayi tu nak menentukan niatnya mana. Betul. Itu teori 1, 2, 3. Manual dia lah. Bahkan Pak Ustaz tadi, kadang-kadang orang nak fikirkan tu sangat. Sedangkan perbuatan dia telah menunjukkan benda tu. Dah ada niat kan Pak Ustaz tadi? Pak Ustaz tadi hari ni boleh cuba maghribi lain sikit dapat pattern tu lah maksud. Dalam tu saya tengok tu Pak Ustaz tadi memang ada niat tak nak pakai baju ni hari ni? Ada niat tak nak pakai baju ni hari ni? Tak ada niat. Pak Ustaz tadi pakai golok macam mana? Pak Haji ada niat tak nak pakai jubah ni untuk belajar ni? Sisa kan Pak Haji? Ya, kalau Pak Haji dah sisa, maka pilih nak pakai jubah ni. Betul saya semalam Pak Haji pakai sisa, malas nak basuh baju, saya tengok ada jubah. Alhamdulillah. Saya buat niat pakai jubah ni. Niat boleh berubah, boleh kalau kita tukar baju lain. Betul Pak Haji? Tapi nampak gaya Pak Haji tadi dah macam dah gosok. Baju saya pun dah gosok. Takkan dah gosok tak ada niat. Kita tanya, kita bergosok saja. Kalau itu tak tahu saya gosokkan baju saya. So maksudnya Pak Haji tadi punya maksud tentang perbuatan ilmu adalah kadang-kadang perbuatan itu sudah pun menterjemahkan. Tak perlu kepada teori yang 1, 2, 3 ya, memudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih tuan-tuan. Minta maaf ya, mana saya gua tak kena tentang di Facebook juga. Kalau ada yang tuan-tuan nak betulkan saya, maksudnya di Facebook ni, boleh keyword Facebook saya untuk bagi atau PM lah tuan. Personal message ya. Kalau untuk jemaah di masjid kita boleh bincang tak ada salah ya. Yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan daripada kelemahan kita. Semoga Allah ampunkan kita dan kita jumpa minggu depan dalam keadaan sihat, sejahtera dan barakah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya boleh cakap tuan-tuan teruskan menyokong Masjid Kampus Siglap, terutama tuan-tuan yang berada di Facebook, untuk mendoakan sahabat-sahabat kita kat sini yang belajar, yang kerja, yang takdir dan kami yang datang. Dan juga tuan-tuan untuk kita sokongkan sumbangan. Mudah-mudahan segala harta anda diganti dengan syurga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.